Pernahkah anda menerima sumbangan barangan, makanan atau pakaian seperti barang keperluan harian, iaitu gula, beras, minyak dan lain-lain? Bagaimanakah perasaan anda ketika menerima sumbangan tersebut? Untuk memahami tentang perkara yang Ustazah utarakan, mari kita tonton video ini. Saya Ustazah Mahfuzah, Guru Pendidikan Islam anda untuk hari ini. Assalamualaikum murid-murid. Dan topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah daripada bab 10 tingkatan 3, iaitu sedekah kunci kebaikan. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat pertama, membaca hadis dengan betul. Kedua, menyatakan terjemahan hadis. Ketiga, menyatakan maksud sedekah. Keempat, menyatakan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Kelima, menerangkan kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Dan yang keenam, merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Jadi, apakah itu sedekah? Mari kita lihat paparan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jom kita lihat apakah maksud hadis yang telah Ustazah bacakan tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi di tubuh badan manusia menjadi sedekah untuknya pada setiap hari matahari terbit. Kamu melakukan keadilan ke atas dua pihak yang berselisih faham adalah sedekah. Kamu membantu orang yang menaiki kenderaan atau kamu mengangkat barang-barang untuknya ke dalam kenderaan juga adalah sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Dan kamu membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan juga adalah sedekah. Jadi, kita lihat apakah maksud sedekah. Sedekah ialah memberi sesuatu yang bernilai kepada orang yang memerlukan. Jadi, apakah amalan sedekah berdasarkan hadis? Amalan sedekah berdasarkan hadis ialah pertama, melakukan keadilan antara dua orang, iaitulah mendamaikan sahabat yang bergaduh. Kedua, perkataan yang baik, iaitulah memberi nasihat, berzikir atau mengucapkan salam. Ketiga, berjalan kaki menunaikan solat, iaitulah kita berjalan kaki ke masjid untuk solat berjemaah. Yang keempat, membuang benda menyakitkan di jalan, iaitulah membuang duri dan ranting kayu yang menghalang perjalanan. Kelima, membantu mengangkat barang dan menaiki kenderaan, iaitu memberi tempat duduk kepada orang tua, buta, hamil dan sakit. Sekarang kita akan belajar untuk mengetahui apakah amalan-amalan lain yang dikira sebagai sedekah. Amalan lain yang dikira sebagai sedekah ialah, pertama ialah taat kepada ibu bapa. Selain daripada itu ialah membantu rakan dalam pelajaran, dan seterusnya ialah bercakap dengan sopan santun. Jadi, apakah kelebihan daripada amalan sedekah yang kita lakukan? Pertama, iaitulah berlaku adil terhadap orang yang bertelingkah. Kita akan dapat menghalang kedua-dua pihak daripada melanggar perintah Rasulullah agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari.
Selain daripada itu, ia juga akan menenteramkan hati kedua-dua belah pihak. Seterusnya, kelebihan yang kedua, membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barangnya menaiki kenderaan. Kelebihannya ialah memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas, pesakit, ibu mengandung dan orang kurang upaya. Selain daripada itu, ia juga dapat meringankan beban orang lain. Kelebihan mengucapkan perkataan yang baik. Pertama, ia dapat menenangkan hati pendengar. Selain daripada itu, ia juga dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan. Ia juga menampilkan imej dan peribadi yang disenangi. Selain daripada itu, ia juga dapat menyuburkan budaya komunikasi yang berkesan. Kelebihan yang berikutnya ialah berjalan untuk menunaikan solat. Ia kelebihan untuk orang yang berjalan untuk menunaikan solat ini, yang pertamanya ialah dapat ditingkatkan darjat dan dihapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan yang berwuduk. Selain daripada itu, ia akan diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat kerana berjalan dalam kegelapan subuh. Selain daripada itu juga, ia dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, kelebihan yang berikutnya ialah menghilang sesuatu yang berbahaya di jalan. Iaitu ia dapat menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu juga, sekiranya kita menghilang sesuatu yang berbahaya di jalan, ia dapat mengurangkan risiko kemalangan dan juga memberi keselesaan kepada pengguna yang lain. Seterusnya, mari kita lihat apa pula implikasi amalan sedekah. Implikasi terhadap amalan sedekah ini dapat kita pecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama terhadap individu, kedua terhadap keluarga, ketiga terhadap masyarakat dan juga negara. Terhadap individu, yang pertama ia dapat mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ia akan dikasihi dan dihormati oleh masyarakat. Ketiga, jasanya akan dikenang sepanjang zaman. Selain daripada itu juga, ia akan mendapat pahala berterusan selagi sedekahnya dimanfaatkan. Manakala terhadap keluarga, bagi keluarga pula ia dapat melatih anak-anak supaya prihatin dan mengasihi fakir miskin. Dan selain daripada itu juga, ia dapat menyelesaikan masalah ekonomi sanak saudara. Dengan kita membantu ahli keluarga kita, ia dapat mengurangkan beban ekonomi daripada ahli keluarga masing-masing. Yang ketiganya, ia dapat keredaan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, ia dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan berkasih sayang. Seterusnya, kepada masyarakat dan negara, ia dapat membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu. Kemudian, ia dapat menghimpun dana bagi menampung ekonomi negara. Selain daripada itu, ia juga dapat menaikkan imej dengan menyalurkan derma kepada negara-negara yang miskin. Yang keempatnya, ia membantu meningkatkan keperluan masyarakat, iaitulah sumbangan kepada mangsa bencana alam. Akhir sekali, mari kita perhatikan apakah pengajaran daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertamanya, kita hendaklah memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah mendamaikan dua orang yang bertelingkah kerana setiap mukmin adalah bersaudara. Yang ketiga, kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barangnya agar Allah meringankan urusan kita. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Jadi, sebagai rumusannya, marilah kita perhatikan 5 tingkatan sedekah yang diambil mafhum daripada hadis Muslim. Yang pertama, marilah kita bersedekah. Jika kita mampu, bersedekahlah dengan duit. Sekiranya kita tidak mampu dengan duit, maka hendaklah kita bekerja sehingga mampu untuk bersedekah. Yang ketiga, jika tidak mampu, hendaklah kita membantu orang dalam kesusahan. Yang keempat, jika kita tidak mampu juga membantu orang dalam kesusahan, hendaklah kita menyuruh orang melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, jika tidak mampu juga, hendaklah dia menahan diri daripada melakukan keburukan.